اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 231. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 229. Pengajaran ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Okey, pengajaran dia pertama, rahmat Allah dan hikmah, rahmat Allah dan hikmahnya kepada hamba-hambanya, khususnya kepada kaum wanita, dengan membataskan penceraian itu hanya 3 kali sahaja, dan selepas itu tidak boleh rujuk kembali, melainkan setelah bekas isterinya mengawini lelaki lain dan bercerai. Yang kedua, wanita di zaman jahiliah sentiasa ditindas dan dizalimi, yang mana isteri-isteri akan diceraikan berkali-kali sehingga sampai 100 kali, dan itu adalah kezaliman kepada wanita. Yang ketiga, cerai yang boleh dirujuk kembali hanya 2 kali. Yang keempat, wajib ke atas seseorang yang menceraikan isterinya memilih antara 2, sama ada rujuk kembali dalam tempoh iddahnya dengan cara yang baik, atau melepaskannya sehingga habis tempoh iddahnya dengan cara yang ihsan. Yang kelima, hikmah dan rahmat Allah khususnya kepada kaum wanita dengan mewajibkan ke atas sesiapa yang menceraikan isterinya, sama ada rujuknya dengan cara yang baik atau lepaskannya dengan cara yang terbaik. Yang keenam, haram ke atas suami
mengambil apa-apa yang diberi kepada isterinya daripada mahar, kecuali sekiranya dia menceraikan isterinya sebelum sempat bersama, maka dibolehkan mengambil maharnya separuh. Maka dia boleh mengambil maharnya, boleh mengambil kembali maharnya separuh. Yang ketujuh, sekiranya isteri tidak suka kepada suaminya kerana akhlaknya atau agamanya, maka dibolehkan isteri menebus dirinya dengan memberi maharnya kepada suami supaya suami menceraikannya. Yang ke-8, haram ke atas isteri meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang munasabah. Bahkan dia tidak akan mencium bau syurga. Yang ke-9, wanita ada hak ke atas hartanya. Wanita ada hak ke atas hartanya dan bebas untuk berbelanja kepada apa-apa yang baik walaupun tanpa izin suaminya. Yang ke-10, 9, khulu' ni kha lam ain, khulu' ataupun dalam bracket dipanggil tebus talak. Khulu' bukan talak raj'iyah. Khulu' bukan talak raj'iyah. Yang mana khulu' adalah perpisahan yang tidak boleh dirujuk kembali. Tidak boleh dirujuk kembali kecuali dengan akad yang baru. Yang ke-10, khulu' 11, khulu' hendaklah berlaku dengan redha isteri. Tanpa redha isteri, khulu' tidak sah. Okey, habis. Kita pergi ayat yang 230. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Pengajaran ayat 230. Pertama, haram ke atas wanita haram ke atas suami mengawini isterinya yang telah diceraikan dengan talak 3. Yang kedua, suami yang pertama dibolehkan berkahwin dengan isterinya yang diceraikan dengan talak 3 setelah bekas isterinya mengawini lelaki lain dengan cara yang sah dan bercerai. Yang ketiga, tidak harus suami isteri yang bercerai rujuk kembali sekiranya mereka tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah.
di dalam rumah tangganya. Yang keapa? Yang keempat, tidak ada yang memahami batas-batas hukum Allah dengan jelas kecuali mereka yang diberi ilmu oleh Allah. Kecuali mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis ah. Okey, ayat malam ni ayat 231 ialah sambungan daripada ayat yang lepas, iaitu berkenaan dengan penceraian. Iaitu Allah nak menegaskan bahawa apabila isteri diceraikan, maka kewajipan ke atas suami ataupun bekas suami untuk melakukan yang terbaik kepada bekas ataupun kepada isterinya, sama ada nak rujuk kembali ataupun nak lepaskan. Dua-dua wajib dilakukan dengan cara yang baik. Allah ulang sekali lagi benda yang Allah dah sebut dalam ayat lepas. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa iza, dan apabila talaqtum, kamu telah ceraikan, an-nisa, isteri-isteri, fabalagna, lalu balag sampai balagha, kan? Lalu balagna iaitu isteri-isteri mereka telah sampai ajalahunna. Ajal ni bila diterjemah Melayu dia jadi satu makna je, iaitu kematian. Tapi sebenarnya ajal dalam Quran banyak makna. Sama ada kematian ataupun tempoh ataupun iddah. Di sini lalu mereka iaitu wanita yang diceraikan sampai apa? Ajalahunna. Sampai ajal. Apa makna? Sampai tempoh iddah. Ajal, tempoh iddah. Mereka. Okey. Sampai tempoh iddah mereka. Apa dia tempoh iddah ni? Yang Allah sebut sebelum ni kan? Apa dia? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Okey. Dan apabila kamu lelaki ataupun suami menceraikan isteri-isteri kamu, lalu isteri-isteri kamu sampai ajalnya, tempoh iddah. Apa maksud sampai tempoh iddah ni? Habis tempoh iddah ataupun dekat-dekat nak habis? Mana kita tahu? Kalau kita belajar bahasa Arab, balagha ni fi'il madhi. Balagha, balagna fi'il madhi. Kalau fi'il madhi menunjukkan past tense lah, lepas. Makna lalu telah sampai. Iddah berapa dah? Tiga kali suci kan? Jadi sebab tu ulama berbeza pendapat ni. Balagna ni adakah makna dah dekat-dekat nak habis suci yang ketiga ataupun dah habis? Pendapat pertama dia kata balagna ni fi'il madhi, makna dia syarafna. Syarafna mana? Dekat-dekat nak habis. Ini bahasa tu penting. Sebab tu ulama kata haram ke atas orang yang mentafsir Al-Quran tanpa ada kemahiran dalam bahasa Arab. Kadang-kadang baris berbeza, makna dia berbeza. Jadi makna pertama balagna ialah lalu hampir nak habis tempoh iddah. Mana belum habis. Kenapa dia kata hampir? Sebab ada fi'il madhi, ada makna hampir, ada makna hendak. Contoh, iza kumtum ila salati faghsilu.
wujuhakum. Iza kumtum, apabila kamu, kumtum ni makna fi'il madhi, kamu mendirikan. Kamu mendirikan solat. Lalu basuhlah muka kamu. Jadi nak terjemah apa ni kumtum? Apabila kamu telah mendirikan solat, basuh muka, ataupun apabila kamu hendak mendirikan solat. Hendak. Jadi fi'il madhi ada kadang-kadang makna hendak, bukan makna telah buat. Dan ada fi'il madhi makna dia dekat-dekat, bukan dah berlaku. Boleh faham? Okey. Ini makna yang pertama. Apabila kamu ceraikan isteri, lalu hampir nak habis tempoh iddahnya, maka fa'amsiku. Maka amsiku apa dia? Tahan tu sebenarnya makna rujuk. Rujuk. Maka rujuklah mereka bima'ruf dengan cara yang baik. Okey. Kenapa dia kata balaghna ni walaupun fi'il madhi tapi bukan makna telah habis. Baru hampir nak habis. Kenapa? Sebab dia kata kalau tempoh iddah dah habis, boleh tak rujuk? Tak boleh lah. Jadi dia kata makna di sini hampir nak habis. Buktinya apa? Masih ada peluang untuk rujuk. Okey, pendapat yang kedua dia kata balaghna bukan syarafna. Dia 3 kali suci. 3 kali suci. Dia 3 kali suci daripada haid. Tapi tempoh belum habis. Boleh rujuk lagi. Sampai bila? Sampai dia mandi. Contohlah. Dia suci daripada haid waktu subuh. Tapi dia mandi waktu zuhur. Okey? Jadi antara subuh dengan zuhur, dia rujuk isteri dia. Sah tak? Sah. Sebab apa? Dia belum mandi. Boleh faham? Jadi kalau ikut pendapat Syekh Shalih Utsaimin, dia kata balaghna bukan makna hampir. Habis iddah tapi belum mandi. Okey. Maka rujuklah mereka dengan cara yang baik. Subhanallah. Tengok, kenapa ada perkataan ma'ruf? Sebenarnya kita dah jumpa sebelum ni. Ayat berapa? At-talaqu. Ayat 2. Ni apa ni? 230, 229. At-talaqu marratani. Kemudian fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Makna sama je. Cerai 2 kali. Bila kamu cerai, kamu ada 2 pilihan. Sama ada imsak, rujuk dengan cara ma'ruf, ataupun kamu habiskan tempoh iddah tapi dengan cara yang ihsan. Mana lepaskan terus. Okey? Tapi ayat ni Allah ulang sekali lagi. Apabila kamu ceraikan isteri, lalu sampai ataupun hampir habis tempoh iddah, maka rujuk dengan cara yang baik. Kan sama kan? Ataupun sarrihuhun. Tasrih dengan sarrihu sama. Atau sarrihuhunna mana? Mana tidak rujuk lah. Tidak rujuk. Mana lepaskan. Lepaskan mereka bima'ruf. Dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna, dan jangan kamu tumsikuhunna apa dia? Jangan kamu rujuk mereka. Jangan kamu rujuk mereka, iaitu isteri-isteri, diraran, dengan
tujuan memudaratkan. Dengan tujuan memudaratkan isteri, lita'tadu. Yang kalau terjemah lam ni dia panggil ada dua. Satu lita'lil. Dengan tujuan memudaratkan, lita'lil supaya kamu melampau. Satu lagi lam dia panggil lam lil aqibah. Jangan kamu rujuk isteri kamu dengan tujuan memudaratkan yang mengakibatkan kamu melampau. Yang akibatnya kamu melampau. Okey. Sekarang cuba perhati. Allah kata bila dah cerai ada berapa pilihan? Dua kan? Satu rujuk dengan cara baik kan? Ataupun kemudian Allah kata apa ni? Jangan kamu rujuk dengan cara yang melampau ataupun tujuan memudaratkan. Sebenarnya ayat wala tumsikuhunna diraran sama tak dengan fa'amsikuhunna bima'ruf. Rujuk dengan cara yang baik. Jangan rujuk dengan cara yang tak baik. Bukankah benda tu sama? Sama ke tak? Saya pesan pada anak saya, bila pergi sekolah, buat baik. Kemudian saya cakap lagi, jangan buat jahat. Kan ayat maksud dia sama. Dan sebelum ni pun dah ada ni, ayat 2229 kan. Cerai 2 kali, maka rujuk dengan cara baik. Ataupun cerai dengan cara ihsan. Yang ni Allah ulang sekali lagi. Jadi berapa kali berulang? Rujuk dengan cara yang baik. Rujuk dengan cara yang baik. Jangan rujuk dengan cara yang jahat. Berapa kali? 3 kali. Makna sama. Faham tak? Perasan tak ayat tu berulang sebelum ni? Sebelum ni tak perasan lah. Jadi soalannya kenapa? Adakah betul-betul berulang ataupun dia tak berulang ada maksud yang lain? Kenapa perlu ditekankan? Sebab masyarakat jahiliah tu dia punya amalan dia dan macam tu. So Allah tekankan ini. Yang Allah tekankan 3 kali apa dah? Rujuk kan? Rujuk. Sebab biasanya orang kalau adat orang jahiliah biasanya masa cerai tu dia buat benda tak baik lah. Sama ada masa lepaskan ataupun kalau rujuk pun dengan tujuan tak baik. Jadi biasanya kalau dia rujuk kali kedua pun tak jadi baik kan? Betul? Kadang-kadang membawa kepada penceraian kali ketiga. Sebab hati dah kecewa apa semua kan. Jadi oleh kerana kebiasaannya lelaki, kalau rujuk pun cara yang tak baik, kalau lepas pun cara yang tak baik, Allah tekankan sampai 3 kali. Sebab manusia nak buat benda yang baik itu sangat-sangat sukar. Maka Allah ulang 3 kali. Saya bagi contoh lah. Kalau anak kita ni memang cerdik lah. Kita kata pergi beli bawang. Sekali je. Sebab kita tahu dia cepat menangkat dan seorang anak yang taat. Tapi ada seorang lagi anak tu memang degil dan lembab sikit. Kita cakap apa? Pergi beli bawang. Jangan beli barang lain. Pergi sekarang. Kan? 2-3 kali kita cakap yang maksud dia sama. Sebab apa? Anak ni jenis degil. Jadi Allah ulang 3 kali ni sebab apa? Sebab biasanya orang yang menceraikan, sama ada nak rujuk balik ke ataupun nak lepaskan terus, biasanya dia buat dengan cara yang tak baik. Maka Allah ulang 3 kali. Jangan buat cara yang tak baik. Boleh? Sama dengan Bani Israel. Bila Bani Israel, Allah Musa bagi tahu 9 lembu. Mereka tanya tak? Okey. Apa yang Allah jawab? Dia soalan yang pertama. Allah kata apa? Innahu bakaratun. Satu, la faridun. Yang kedua, wala
bikrun. Yang ketiga, awanun baina zalik. Tengok bila Bani Israel tanya Musa, lembu macam mana? Musa pun bagi tahu, Allah bagi tahu lembu tu ialah satu la faridun. Apa makna la faridun? Lembu yang tidak tua. Bila tak tua makna apa? Allah kata wala bikra, dan tidak muda. Bila tak tua dan tak muda makna apa? Sedang. Okey. Allah ulang sekali lagi, awanum baina zalik, tengah-tengah. Awanum baina zalik sebenarnya tak perlu dah. Sebab bila dah sebut tak tua, tak muda, makna tengah-tengah. Tapi kenapa Allah sebut lagi? Sebab jenis Bani Israel ini memang benar. Boleh faham? Jadi pengajarannya kita nak cakap, tengok orang tu. Kalau jenis cepat menangkap, taat, cakap sekali pun okey. Okey. Kenapa yang ayat 29 yang lepaskan lisan yang Okey, bagus soalan tu. Ini kita dah sebut semalam kan? Makna bila apa ni? Bila nak rujuk balik hanya dengan makruf. Tapi bila nak lepas tu dengan ihsan, kan? Sebab apa? Sebab bila nak lepas tu hati dah gerang, dah benci sangat. Maka Allah kata, lagi kamu kena tingkatkan rahmat kamu kepada bekas isteri ketika nak lepaskan. Kan? Biasa lepas tu dia geram sangat, dia tak peduli dah. Maka Allah guna perkata ihsan. Okey? Tapi ayat ni 229 ni untuk tempoh iddah daripada mula. Ayat 230 ni rujuk makruf. Lepas pun makruf juga. Nampak tak? Yang ni lepas ihsan, kan? Ulama kata apa? Sebab yang ni di hujung dekat-dekat nak habis iddah. Bezanya apa? Kalau ni di awal-awal mula cerai tu memang geram sangat, marah sangat. Bila marah sangat dia kena ihsan. Tapi yang ni dah lama kan? Tempoh iddah berapa lama? Dah sejuk kan? Tiga kali suci, lebih kurang 3 bulan dah. Jadi makruf pun okey lah. Boleh faham? Okey. Kemudian Allah kata apa? Waman. Hujung tu. Waman dan siapa yang yaf'al, melakukan zalika, demikian itu, faqad zalama, maka sesungguhnya dia telah menzalimi nafsahu, diri. Apa maksud ni? Siapa yang buat demikian? Buat apa? rujuk cara yang Makna tu iaitu rujuk dengan cara yang tujuan nak memudaratkan isteri. Kan macam orang jahiliah kan? Dia rujuk sebab apa? Supaya isteri dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Lepas tu cerai pula. Maka Allah bagi amaran, siapa yang buat macam tu sebenar. Tapi bagi suami yang buat macam tu pada isteri, dia rasa dia zalim pada siapa? Allah nak betulkan cara berfikir. Sebenar nampak pada saya kamu zalim pada isteri, tapi tak. Sebenarnya kamu zalim pada diri kamu sendiri. Sudut mana tu? Macam mana dia zalim pada diri sendiri? Dia marah pada isteri, dia halau isteri, dia lepaskan isteri. Nampak dia zalim pada isteri. Tapi Allah kata tak, zalim pada diri kamu. Macam mana tu? Satu, kamu akan dapat dosa. Lepas dapat dosa, kamu akan diazab. Kan? Satu, itu kat akhirat, kat dunia. Apa bentuk kezaliman pada diri sendiri di dunia? Orang akan benci pada dia, betul tak? Orang akan benci pada dia. Apa dia? Ni tak boleh pakai ni, jenis zalim pada isteri. Kalau dia nak kahwin lain, orang akan cerita. Jangan kahwin ke ni.
Memang kalau kahwin dia buat zalim pada isteri. Makna apa yang dia buat tu sebenar memudaratkan diri dia. Jadi kalau kita tadabbur ni, ataupun suami yang nak ceraikan isteri dia tadabbur, berubah tak? Berubah. Kenapa aku nak zalim pada diri aku sendiri? Bodohlah aku. Kan? Maka akhirnya ayat ni menjadikan dia buat baik pada isteri. Kalau lepas pun, lepas cara yang baik. Termasuklah zalim, tidak zalim pada isteri ni, termasuklah. Mas kalau nak lepaskan terus, bagi yang bukan hak dia. Sebab isteri ni bila diceraikan, hati dia terluka kan. Dan bukan hak dia pun kita nak bagi hadiah apa, kita bagi hadiah. Itu makna kita meraihkan, kita tidak berlaku zalim pada dia. Dan termasuklah kita jangan sebut lagi keburukan isteri. Bila kita sebut keburukan isteri, sebenarnya kita zalim pada diri sendiri. Biasa kalau dah cerai, dah benci isteri, banyak tak cerita keburukan isteri keluar? Bahkan dia bagi warning, jangan kahwin dengan bekas isteri aku. Okey? Daripada sini kita nampak apa ni? Rahmat Allah. Sayangnya Allah kepada hamba-Nya, khususnya wanita. Sebab apa? Allah tekan sangat supaya wanita dipelihara. Sebab wanita biasanya ditindas. Sebab dia makhluk yang lemah. Kalau tak ada undang-undang Islam, tak tahulah wanita jadi apa kan? Betul? Okey, kemudian Allah kata, wala tattakhizu. Saya nak sebut satu. Mungkin kebanyakan kita tak tahu, ataupun tahu tapi terlepas pandang. Biasa kita tahu kalau isteri yang kematian suami, dia tak boleh keluar rumah kan? Betul? Tak boleh berhias. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Okey. Itu kalau kematian suami. Kalau isteri yang diceraikan, tempoh dia berapa? Iddah dia? Okey, wanita ni yang diceraikan boleh tak keluar rumah? Ataupun hukum dia sama dengan yang kematian suami? Tak, hukum dia boleh keluar ke tak? Boleh keluar rumah? Ada dalil? Itu bukan dalil. Itu logik akal tu. Pelajar Zoom, ada jawapan tak? Bergantung suami izin atau tidak. Bergantung suami izin? Tak, jawapan dia boleh ke tak boleh? Tak boleh, kecuali diizinkan oleh dia. Sebenarnya jawapannya tak boleh, melainkan bila ada keperluan. Ada dalil. Cuba buka surah At-Talaq ayat pertama. Ini ramai orang tak tahu ni. Bila sebut tak boleh keluar aja, dia bayangkan apa? Yang kematian suami. Yang dia cerai hidup-hidup ni, dia kata boleh keluar bebas. Buka surah At-Talaq ayat pertama. Allah kata apa? Ya ayuhan nabi, iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin, kemudian wa ahsul iddah, kemudian wattaqullah rabbakum, kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna, kemudian wala yakhrujna illa ya'tiya an ya'tina bifahishatin bayyinah. Okey, ayat ni Allah kata, wahai Nabi, bila kamu ceraikan isteri kan,
bertakwalah pada Allah. Sebenarnya khitab tu bukan pada Nabi saja, pada semua yang suami-suami menceraikan isteri. Lepas tu Allah kata apa? La tukhrijuhunna. Jangan kamu keluarkan isteri-isteri itu min buyutihinna, daripada, tengok Allah sandarkan rumah tu kepada isteri-isteri. Sebenarnya rumah tu biasanya milik siapa? Milik bersama ataupun nama suami. Tapi Allah kata apa? Buyutihinna, daripada rumah mereka. Ini sebab tak boleh keluarkan. Sebab apa? Itu rumah isteri. Jangan keluarkan. Haram keluarkan. Ya. Ini ramai yang buat salah ni. Bila dia ceraikan isteri, dia kata balik rumah. Allah kata jangan. Haram. Ataupun isteri nak keluar, suami tak allow. Boleh ke tak boleh? Pun tak boleh. Ayat kedua. Wala yakhrujna. Dan jangan mereka sendiri keluar. Illa, kecuali an ya'tina bifahishatin bayyinah. Kecuali isteri itu buat perbuatan yang tak baik. Contoh zina ke, main kayu tiga ke, boleh. Suami nak usir ke, nak alau balik rumah mak dia, boleh. Tapi kalau tak ada sebab ni, satu, jangan suami keluarkan dia. Yang kedua, jangan dia sendiri mengeluarkan ataupun keluar. Bang, saya nak balik rumah saya. Tak boleh. Dengan dalil daripada Al-Quran. Ramai orang tak tahu kan? Betul? Berapa lama ni? 3 kali suci. Kecuali ada keperluan. Macam isteri yang kematian suami lah. Bila perlu katalah rumah tu menakutkan, bolehlah keluar. Rumah tu terbakar ke, ataupun urusan nak beli sayur ke, tak ada orang nak tolong, nak bayar bil ke, ataupun dia memang kena bekerja. Kalau tak bekerja, tak ada rezeki kan, itu. Tapi tak timbul lah. Sebab yang terpaksa bekerja, yang suami mati. Yang ni suami ada tak? Ini suami ada, suami hidup. Jadi suami cari rezeki. Sebab tu Allah kata, jangan keluarkan. Kamu yang cari rezeki, isteri hidup kat rumah. Boleh faham? Tak boleh. Memang asal sebelum cerai pun dah rumah mak betul? Nak buat macam mana dah tak ada rumah? Sekarang Allah kata ni, jangan keluarkan daripada rumah mereka. Rumah siapa ni? Rumah suami lah, yang suami isteri duduk tu. Mana kalau suami isteri tak ada rumah, mak betul lah. Laki tu yang tinggalkan? Kalau tempoh iddah tu laki yang tinggalkan rumah. Laki yang keluar. Laki tinggal tak ada masalah. Arahan ni hanya kepada tapi sebenar arahan tak ada kepada suami. Cuma bila Allah tak bagi isteri keluar, ada sebab tu. Ada sebab. Suami tak boleh usir dan isteri pun tak boleh memandai-mandai keluar rumah. Okey, abang dah ceraikan saya, hantar saya rumah mak saya. Tak boleh. Apa sebab? Sebab kalau dia keluar terus, lagilah suami marah. Dan peluang untuk syaitan kacau suami ataupun kacau isteri. Jadi Allah nak isteri itu terus duduk kat rumah tu. Bahkan dalam Islam, isteri digalakkan berhias dalam tempoh iddah tu. Supaya apa? Supaya akhirnya suami rujuk balik. Bahkan ada pendapat ulama kata, contoh kalau suami itu ceraikan isteri atas kereta. Kan, aku ceraikan kamu, talak 1. Kalau ikut ayat ni, suami kena hantar isteri balik rumah dia. Rumah suami itulah. Tak boleh dah bawa pergi Maidin, Giant, tak boleh. Sebab Allah kata apa? Bila keluar je, jangan keluarkan daripada rumahnya. Kalau dekat luar, buat masa balik. Dan hujung ayat ni hikmah paling besar. Cuba baca. Hujung ayat 2, ayat 1. Hujung lagi. La'allallah yuhdisu. La'allallah yuhdisu ba'da zalika amra. Ni hikmah ni. Hikmah tak boleh keluar rumah dan suami pun tak boleh usir keluar. Apa dia? La'allallah, semoga Allah yuhdisu. Dia terjemah betul?
Yuhdisu ni makna Cerita berpetik kembali. lebih kurang macam tu lah. Moga-moga Allah menimbulkan satu benda yang baru. Daripada apa ni? Daripada isteri kekal di rumah suami yang diceraikan. Tengok Allah. Inilah hikmahnya. Boleh? Makna Allah sebenarnya Allah tak suka berlaku perceraian. Yang suka siapa? Syaitan. Talak 3 ada pendapat mengatakan kena keluar. Tapi ada juga pendapat kena duduk dalam rumah sampai habis tempoh iddah. Tempoh iddah pun dia 3 kali suci juga. Kadang-kadang belum cerai dah keluar dah. Yelah, sebab semuanya sebab apa tu? Jahil agama. Kita pun baru tahu kan? Itu dah mudarat, masuk bab lain pula tu. Bila dah mau mudarat kan, kalau dia tak cerai pun kena keluar. Kalau dia dah cerai pun, kalau dah cerai, lepas tu pukul lagi dia kena keluar. Kalau kita terus duduk masuk bab apa? Kita membinasakan diri sendiri. Kena keluar lah. Kalau dia belasah sampai mati ya. Kena keluar. Abang pukul lah sampai mati, saya rela. Okey. Wala tattakhizu, dan janganlah kamu tattakhizu mengambil ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Apa dia ayat-ayat Allah ni? Hukum. Dia bila sebut ayat Allah, dia refer kepada hukum ni lah secara khusus. Iaitu hukum-hukum Allah apa dia? Kalau cerai, rujuk dengan cara yang baik. Kalau lepaskan, dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali memudaratkan. Dan siapa yang mengambil ayat Allah sebagai huzwa, jangan jadikan hukum Allah sebagai permainan. Apa dia? Kamu cerai dengan cara yang jahat. Itu permainkan ayat Allah. Dan di sini Allah nak bagi amaran, jangan. Huzwa makna permainan. Sekarang ramai tak main dengan hukum Allah ni. Hantar rumah mak saya. Itu permain hukum Allah. Kadang-kadang isteri tak nak keluar. Sebab apa? Semalam saya baru belajar tanda buat yang ni. Kamu belajar tapi saya tak belajar. Keluar. Itu permainkan ayat Allah. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan. Siapa saja melanggar perintah Allah dalam apa saja bentuk, dia permainkan ayat Allah. Yang buka aurat, permainkan ayat Allah. Yang ambil riba, permainkan ayat Allah. Yang bercakap bohong, permainkan ayat Allah. Yang ambil rasuah, permainkan ayat Allah. Dia analogi macam ni. Kalau bos kita cakap, datang pukul 8, kita datang pukul 9. Permain tak perintah bos tu? Walaupun kita tak cakap, betul tak? Bos kata balik pukul 5, kita 4:30 balik. Kita permainkan kata bos. Jadi bila kita mengingkari perintah Allah, secara tak langsung kita permainkan ayat Allah, hukum Allah. Berapa ramai yang permainkan hukum Allah. Kemudian Allah kata wazkuru. Dan ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah. Nikmat Allah ke atas kamu. Apa nikmat Allah? Apa nikmat Allah di sini? Apa dia? Nikmat Allah, rahmat Allah pada. Apa dia? Kita kalau orang tanya nikmat, terbayang apa? Lepas PKP kan? Sehat tubuh badan. Naik pangkat kan? Dapat anak, dapat cucu. Dapat pusing satu dunia. Tapi di sini bila sebut nikmat Allah, dah refer kepada yang sebelum ni. Jadi apa nikmat Allah tu? Kehidupan perkahwinan tu, itu adalah nikmat Allah.
Betul tak? Berapa ramai yang sebab berkahwin dia selamat daripada maksiat. Berapa ramai sebab berkahwin dia tundukkan mata. Berapa ramai sebab dia berkahwin ibadat dia semakin khusyuk. Kan? Berapa ramai bila berkahwin ada anak bahagia hidupnya. Jadi ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Dan wama anzala alaikum, dan apa yang telah diturunkan alaikum ke atas kamu minal kitab, dari kitab. Apa makna kitab? Al-Quran, wal hikmah, dan nak terjemah apa ni? Dia kalau ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata kalau dalam Quran dia sebut al-hikmah selepas al-kitab, mana dia makna sunnah ataupun hadis. Tapi pendapat majoriti ulama dia bukan sunnah. Ini bukan pendapat saya lah, pendapat ulama lain. Dia kata bila kita mengatakan hikmah tu adalah sunnah, kita menyempitkan makna hikmah. Hikmah ni sebenarnya lebih luas daripada sunnah. Termasuklah setiap hukum Allah dalam Al-Quran ada hikmah. Setiap ciptaan Allah ada hikmah. PKP ada hikmah. COVID-19 ada hikmah. Boleh? Jadi lagi luas. Dan hikmah juga makna dia al-itqan. Al-itqan ni makna buat sesuatu dengan penuh teliti dan penuh maslahat kebaikan. Okey? Cuba tengok, Allah kata, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Sebenarnya bila sebut nikmat umum, luas, kan? Antaranya ialah nikmat perkahwinan. Betul tak? Tengok tak Shu'aib dengan Siti Sarah? Tengok kan? Bahagia tak? Tak tengok? Tak tengok tak apalah. Rasulullah dengan Khadijah bahagia tak? Bahagia. Rasulullah dengan Aisyah bahagia tak? Itu salah satu nikmat. Kan? Okey. Bila sebut nikmat umum, lepasnya Allah kata apa? Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu dan apa yang Allah turun ke atas kamu daripada Quran dan hikmah. Sebenar, Quran dan hikmah termasuk tak nikmat Allah? Masuk tak? Kalau dah masuk, kenapa Allah sebut pula selepas itu? Banyak ayat Quran macam tu. Kita baru jumpa minggu lepas ke? Mula-mula Allah sebut umum, lepas tu Allah sebut khusus. Contoh apa dia ayat ni? Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan bersumpah atas nama Allah sebagai penghalang untuk kamu buat kebaikan. Kan? Lepas tu untuk kamu bertakwa. Lepas tu islah. Islah tu termasuk tak buat kebaikan? Bila Allah dah sebut umum, lepas tu Allah sebut khusus, mana Allah nak beritahu apa? Islah tu adalah antara kebaikan yang sangat penting. Yang ni Allah dah sebut nikmat secara umum, tiba-tiba Allah sebut pula Quran dan apa-apalah sunnah dan sebagainya. Makna apa? Dalam banyak-banyak nikmat, nikmat yang paling besar, yang paling penting ialah Quran dan sunnah. Betul? Yalah, kerana Quran lah manusia masuk surga. Dan kerana Quran juga manusia masuk neraka. Kan? Bukan kerana kesihatan, bukan kerana harta. Dan pentingnya Quran dan hikmah apa dah? Ya'izukum bi. Ia, ini fungsi Al-Quran dan hikmah. Ia apa dah? Memberi pengajaran. Subhanallah. Makna apa ni? Allah nak begitu, tujuan paling besar Quran dan hikmah ialah bagi pengajaran. Bila bagi pengajaran, makna kena fahamlah. Bukan kitab dan hikmah bahan bacaan, bukan. Bukan bahan hafalan. Bukan bahan dibaca bulan Ramadan, bukan. Mau'izah sebagai pengajaran. Dan wattaqullah.
Bertakwalah oleh kamu kepada Allah. Wa'lamu. Apa makna takwa? Buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Maknanya bila Allah sebut wattaqullah ni, makna sebelum tu ada perintah, ada larangan. Ada tak perintah? Apa dia perintah? Satu, rujuk. Larangan? Jangan cerai sampai memudaratkan wanita. Jadi kalau kamu buat yang Allah suruh dan tinggal yang larang, itulah takwa. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu. Ini fi'il amar ni. Bila fi'il amar wajib, wajib kamu tahu. Apa yang wajib kamu tahu? Anna, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, atas ataupun dengan setiap sesuatu, alimun, maha okey. Apa maksud hujung ayat ni? Dan apa kaitan dengan cerita sebelum dia? Allah, mana Allah nak bagi amaran. Kalau kamu rujuk balik dengan niat apa, aku tahu. Kan? Berapa ramai yang rujuk sebab nak mendera isteri, sebab tak nak bagi isteri dia kahwin lain, Allah tahu. Berapa ramai yang rujuk balik sebab apa? Sebab nak harta isteri, sebab kebetulan isteri dia kaya kan, kalau aku cerai terus ni rugi, Allah tahu. Dan juga satu amaran. Yang kedua, motivasi. Supaya apa? Jangan kedekut nak buat kebaikan walaupun sekecil mana. Sebab apa? Allah tahu. Dan Allah tahu ni bukan macam bapa kita tahu. Kadang-kadang bapa kita tahu ataupun bos kita tahu banyak kita buat kebaikan kan. Bos kita tahu kita ni memang rajin pergi surau, rajin bantu orang. Ada dia bagi bonus tak kerana tu? Kita bagilah laporan 4-5 buah buku sekali, bagi tahu apa yang kita buat kat rumah. Bos bagi tak? Tak ada. Dia pula, saya tak pernah minta pun, saya tak pernah tanya. Jangan bahasa awak. Tapi kalau Allah bagi tahu, dia tahu apa yang dia tahu, segala-gala. Dan bila dia tahu, dia akan, maknanya apa? Jangan kedekutlah. Jumpa orang je ingat ayat ni, senyum. Kenapa? Allah tahu. Kalau kamu senyum kerana Allah, dapat pahala. Kan? Dah lah duit tak ada. Nak sedekah senyum pun kedekut. Tak apalah, tunggu lepas PKP. Okey? Nabi kata apa? Wattaqullah wattaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan secebis kurma. Secebis kurma kecil ke besar? Kecil je. Tapi kadang-kadang dengan sekecil itu boleh selamatkan kita daripada neraka. Dan Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu pandang remeh kebaikan. Sedikit pun jangan pandang remeh. Walaupun antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan muka yang senyum. Muka yang senyum kecil je kebaikan. Tapi Nabi kata, jangan pandang remeh. Kadang-kadang kita senyum pada orang yang sedang bersedih, dia gembira. Makna apa tu? Amalan yang paling Allah suka. Menggembirakan orang. Kan? Okey? Cukup sekat ni. Ayat satu lagi tak sempat. Kita sambung dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-25 iaitu makan duit riba ataupun mengambil riba. Kita dah baca, kita sambung. Qala al-musannif hafizahullah, kata penulis, sungguh Rasulullah SAW telah menerangkan betapa buruknya kegiatan riba.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban, aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Wa inna arba riba ardu ar-rajuli al-muslim." Maksudnya, riba itu memiliki 73 pintu. Makna ada lebih kurang 73 jenis riba. Yang paling ringan adalah seperti riba yang paling ringan seumpama seorang lelaki yang berzina dengan ibunya sendiri. Makna kenapa Nabi buat contoh berzina dengan ibu? Dia beza tak berzina dengan orang lain, orang yang asing dengan berzina dengan ibu? Beza tak dosa dia? Beza. Semakin dekat orang tu, semakin dekat dengan kita dan kita berzina, semakin besar dosanya. Jadi itulah contoh riba yang paling ringan, yang paling kecil. Seumpama berzina dengan ibu. Dan sejahat-jahat riba adalah mengunjing kehormatan seorang Muslim. Mengunjing ni makna menjatuhkan ataupun mengaibkan kehormatan seorang Muslim. Okey, juga dalam sabda Nabi yang lain, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan. Maksud dia, satu dirham duit riba yang dimakan oleh seorang laki-laki ataupun seseorang, sedangkan dia mengetahui wang itu adalah hasil riba, maka hukumnya lebih keras, lebih dahsyat daripada 36 wanita penzina. Berapa dia ambil riba ni? 1 dirham sahaja. Tapi lebih dahsyat daripada 36 wanita penzina. Pengharaman riba berlaku umum, tidak dikhususkan sebagaimana diduga oleh sebagian orang, hanya antara si kaya dengan si miskin. Pengharaman itu berlaku juga untuk semua orang dan dalam semua keadaan. Betapa banyak kita saksikan bankruptnya peniaga-peniaga besar dan orang-orang kaya kerana melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. Atau paling tidak nampak kaya tapi tak bahagia sebab berkah. Dia kata paling tidak berkat duit riba tersebut bukan berkat lah, makna tidak ada keberkatan. Duit riba itu tidak ada keberkatan. Meski jumlahnya banyak. Nabi SAW bersabda, riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila qallin. Maksud dia, duit riba itu meskipun pada awalnya banyak, tapi pada akhirnya ia akan menjadi sedikit. Kadang-kadang kita rasa sedikit. Orang ambil riba ni duit banyak tapi rasa sedikit. Sebab apa? Sebab sentiasa tamak. Semakin banyak, semakin dia rasa tidak cukup. Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran wang, sehingga dikatakan kalau dalam jumlah banyak, riba itu haram, dan kalau sedikit, tidak haram. Itu salah. Sedikit ataupun banyak, riba hukumnya haram. Sama dengan arak. Minus segelas pun haram, minus setitik pun haram. Orang yang memakan ataupun mengambil wang riba, kelak akan dibangkitkan daripada dalam kuburnya pada hari kiamat seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan lantaran kena penyakit gila. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Kita belum sampai lagi, ayat lebih kurang 275. Innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu syaitan. Allah kata sesungguhnya orang yang makan riba ni dia bangkit nanti seperti orang yang mabuk, seperti orang yang gila. Kemudian Allah berfirman lagi, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu betul-betul bertaubat daripada kegiatan dan pemanfaatan riba, makna taubat tu kamu tinggal.
maka bagimu pokok hartamu. Modal milik kamu. Contohlah, kita melabur 10,000, kemudian ada urusan riba kan, dah untung pun banyak, katalah untung 100,000. Kalau kita bertobat, nak buat apa? Kita ambil berapa? Ambil modal je 10,000. Sama juga kalau kita beli kereta ke, beli rumah ke dengan cara pinjaman yang ada riba, kalau kita bertobat, rumah tu jangan bakar. Rumah tu jangan bakar, rumah tu kekal jadi hak kita. Cuma kita tukar cara pinjaman ke cara Islamik. Rumah tu kekal jadi hak kita. Dengan mengambil langkah tersebut, maka keadilan benar-benar terwujud. Setiap peribadi Muslim harus menjauhkan diri daripada dosa besar ini. Memandangkan ia sebagai suatu perbuatan yang buruk dan keji. Bahkan hingga orang-orang yang meletakkan wangnya di bank konvensional kerana terpaksa disebabkan takut hilang ataupun dicuri, hendaknya ia benar-benar merasakan sebagai sesuatu yang sangat terpaksa. Tapi sekarang ada pilihan kan? Jalan paling selamat apa dia? Yelah, kadang-kadang bank Islam pun orang kata ada unsur-unsur riba juga kan. Cuma beza dia apa dia? Ada akad je. Jalan paling selamat apa dia? Tak, simpan ke akhirat, sedekah terus. Ada seorang badui, dia tanya kepada Syekh Asma'i, bila mereka berjumpa di Mekah. Orang badui ni tanya, kamu datang daripada mana? Al-Asma'i berkata, aku datang daripada negeri yang dibaca Al-Quran. Maknanya dia beritahu dia datang tempat pusat ilmu lah. Maka orang badui ni tanya dia, okey, boleh tak kamu baca pada aku ayat Quran? Al-Asma'i pun baca surah Az-Zariyat sampai ayat wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rezeki kamu. Bila dengar je orang badui ni kata apa? Berhenti. Sebab apa? Ayat tu orang badui fahamlah. Di langit ada rezeki kamu. Apa dia buat? Dia ambil pisau, dia sembelih unta dia. Kemudian dia ambil panah, dia patahkan panah. Jadi Asma'i tanya, kenapa kamu buat macam tu? Sebab Allah cakap, di langit ada rezeki aku. Jadi unta yang dia sembelih, dia sedekah semua daging tu. Sebab apa? Besok nak makan apa? Allah kata, di langit ada rezeki aku. Besar tak langit? Tengok orang badui faham dan yakin pada apa yang Allah cakap. Yang cakap tu bukan Pak Mat, bukan Perdana Menteri, Allah. Okey. Kita berani tak buat macam tu? Jumpa ayat 7, semua keluarkan duit dan sedekah. Nanti pelajar tanya, Ustaz buat dulu baru kami buatlah. Okey, kemudian orang-orang itu tidak boleh, yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan bangkai atau lebih daripada itu dengan tetap memohon ampun kepada Allah. Jadi yang terlibat dengan riba ni wajib bertobat dan mohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk mencari gantinya bila memungkinkan. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga. Deposito. Pasal apa ni? Deposit. Ada itu kat belakang ni, deposit daripada bank-bank tersebut. Jika bunga itu dimasukkan ke dalam rekeningnya, maka ia harus menggunakan wang tersebut untuk sesuatu yang dibolehkan sebagai bentuk penghindaran daripada wang tersebut, tidak sebagai sedekah. Kerana Allah adalah zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Makna apa ni? Kalau duit tu duit riba, dia boleh ambil tak? Dia boleh ambil tapi tak boleh bersedekah. Kenapa? Sebab kalau sedekah mesti daripada duit yang halal. Duit riba tak boleh bersedekah. Habis nak buat apa duit tu? Dia boleh bagi kepada siapa yang memerlukan,
termasuklah untuk buat masjid, untuk buat jalan raya, untuk buat tandas, boleh. Tapi dia tak akan dapat pahala sedekah sebab itu duit haram. Dia kosong. Cuma dia dapat kelebihan apa? Kelebihan bertaubat. Ada seorang pelajar saya, duit daripada yang ada dividen, yang haram tu dia keluarkan hampir dekat 200k. Dia kata, "Ustaz, bagilah ke siapa-siapa ni. Saya tak nak." 200k. Oh, cabaran tu, ujian tu. 200k yang haram saja. Ini cerita lama lah, dah habis dah. Ia tidak boleh memanfaatkan wang riba tersebut dalam bentuk apapun. Untuk orang tu tak boleh buat apa-apa. Tapi dia boleh bagi kepada orang lain dan orang lain boleh buat apa-apa. Tidak untuk makan, minum, pakaian, kenderaan ataupun tempat tinggal. Juga tidak boleh untuk diberikan sebagai nafkah kepada isteri, anak, bapa atau ibu. Juga tidak boleh untuk membayar zakat, membayar pajak ataupun menggadaikannya untuk menolak kezaliman yang menimpanya. Tetapi hendaklah ia membebaskan diri daripada duit riba itu kerana takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Habis ah? Kita tengok ada satu dua soalan. Soalan yang hampir sama berkenaan dengan pelaburan online dan juga Untuk diberikan pasaran saham. So, telah beri pencerahan termasuk forex kan? Forex dah banyak ulama bercakap lah, boleh google lah. Dah benda tu sepatut dah clear dah. Pelaburan pun sama, lebih pelaburan ni kita kena tengoklah di mana dia melabur. Kalau melabur tempat haram, haram lah. Kalau dia melabur tempat yang halal, halal lah. Sekarang ni 2 minggu kemudian anak perempuan dia pula meninggal. Soalan, adakah waris kepada anak perempuan yang meninggal tadi boleh menerima warisan harta yang tidak sempat dibagi-bagikan? Wallahualam, yang pasal pesaka ni ataupun faraid saya kurang arif. Boleh tanya pihak yang lebih arif lah. Wallahualam. Ustaz, lepas seseorang meninggal, ramai yang mendoakan arwah, tapi bukan ke doa yang sampai ke arwah, hanya doa anak yang soleh setelah meninggal. Tak. Soalan dia, lepas arwah meninggal, ramai orang berdoa. Jadi soalan, bukankah doa yang sampai pada arwah itu ialah doa daripada anak yang soleh? Betul separuh, salah separuh. Doa yang akan sampai kepada si mati ialah doa daripada semua orang Islam. Khususnya doa anak yang soleh. Bahkan Allah jadikan syarat. Syarat kita beriman ialah kita mesti sentiasa berdoa kepada saudara kita yang lain. Wajib berdoa walaupun dia bukan keluarga kita. Katalah orang di Bosnia, orang di Somalia, orang di Afghanistan. Kita wajib berdoa. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 10 kan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, apalah dosa kami dan apalah dosa semua saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Yang mana ni? Termasuklah yang dah mati 1000 tahun yang lepas. Semua sekali termasuk. Jadi doa orang Islam kepada orang Islam yang hidup ke yang mati sampai insya-Allah. Saya ada terjumpa seutas rantai emas di surau dan telah diwar-warkan. Apa dia? Seutas Rantai emas di surau dan telah diwar-warkan. Sehingga kini tiada siapa yang mengaku kehilangan rantai itu. Apa yang perlu saya buat dengan rantai itu? dia kena war-warkan dalam tempoh setahun. Kalau tak ada siapa yang menuntut, sebaik-baiknya dia jual dan dia sedekah. Dia sedekah niat pahala untuk pemilik rantai itu. Makna pemilik rantai akan dapat pahala sedekah dan dia pula dapat pahala tolong buat baik kepada pemilik rantai itu. Ustaz, jika isteri
Kalau suami bagi tahu nak kahwin lain, isteri minta cerai. Hukum dia sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi, mana yang maksud dia mana-mana isteri minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dia tidak akan mencium bau syurga. Mana jawapannya haram kalau tanpa sebab. Tapi kalau bersebab, contohlah suami dia memang tak berlaku adil pada dia. Yang ada pun tak berlaku adil, anak pun terbiar, tiba-tiba nak kahwin lain. Maka dia pun minta cerai sebab suami memang tak berlaku adil. Itu bukan haram lah, tapi isteri ada hak untuk mempertikaikan kehendak suami. Wallahu a'lam. Berkhidmat dalam pasukan keselamatan negara diwajibkan mencukur janggut. Apa hukum mencukur janggut dalam keadaan ini? Dia cukur janggut ni, pendapat yang paling kuat haram. Pendapat paling kuat haram cukur janggut, termasuklah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan banyak hadis-hadis sahih yang Nabi perintah supaya simpan janggut. Potong misai dan simpan janggut. Hadis itu banyak sangat dan sahih. Jadi kalau terlibat dengan pasukan tentera, memang kena potonglah, kecuali Navy kan, tentera laut. Jadi kalau nak masuk tentera laut sahaja. Ataupun jangan masuk tentera. Kerja lain banyak lagi kan. Kenapa kita nak buat kerja yang merugikan agama kita? Kenapa rugi? Sebab janggut ni satu amalan yang kita akan dapat pahala 24 jam. Bila-bila masa dari mana-mana kita dapat pahala. Solat ada waktu tertentu. Puasa ada waktu tertentu. Zikir ada zikir pagi, zikir petang. Zikir tengah hari tak ada. Tapi kalau siapa simpan janggut, dia dapat pahala berapa lama? 24 jam. Di masjid pun dia dapat pahala simpan janggut. Di rumah pun dapat pahala simpan janggut. Dia masuk tandas pun dapat pahala simpan janggut. Sebab masa dia masuk tandas, janggut dia bawa bersama. Kan? Jadi kalau kita masuk tentera, bak tu rugi. Mintalah kerja lain. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi Ustaz ada cakap Al-Quran juga menjadi sebab ke neraka orang pencerahan. Ada satu hadis sahih Nabi kata, yang maksud dia siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Iaitu man ja'alahu amamahu. Siapa menjadikan Quran di hadapan dia. Apa makna di hadapan? Dia nak buat apa, nak cakap apa, dia tanya Al-Quran, dia ikut Al-Quran. Maka Nabi kata, Quran ini akan qadahu ila jannah. Quran akan pandu dan bawa dia sampai ke syurga. Kemudian Nabi kata, wa man ja'alahu wara'a zahrihi. Siapa menjadikan Quran di belakangnya? Makna apa tu? Kadang-kadang dia baca tapi tak rujuk pun arahan Allah dalam Al-Quran. Tak ikut pun. Maka Nabi kata, saqahu ila nar. Quran akan heret dia ke neraka. Jadi siapa yang nak masuk syurga kena ikut Quran. Siapa yang tak ikut Quran, Quran akan heret dia ke neraka. Itu maksud dia. Siapa saya tak ada janggut, yang tak ada janggut jangan risaulah. Yang Nabi kata jangan cukur. Kepada siapa? Yang ada janggut lah. Nabi tak pernah larang kepada orang yang tak ada janggut. Apa dia? Tak ada. Isteri boleh, kalau cerai raj'i, cerai talak 1 dan 2, isteri boleh duduk, bukan boleh duduk, kena duduk bersama suami. Boleh berhias, boleh buka aurat, boleh nak makan bersama, boleh nak keluar bersama. Yang tak boleh satu je, bersama je. Bila bersama itu sebagai tanda rojuklah tu. Kalau dah tidur satu bilik itu tanda nak rojuklah tu. Sunat jenazah gaib tu ada ke tak ada? Sunnah tu? Solat sunat ghaib. Ulama beza pendapat tentang hukum solat sunat ghaib. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tak boleh kecuali cukup syarat. Syarat apa dia? Kalau ikut dalil, Nabi pernah solat ghaib kepada Raja Najasyi. Kenapa Nabi solat?
Pertama, sebab tak ada orang solat kepada dia, sebab dia seorang-seorang beriman di situ. Kan? Yang kedua, sebab dia pemimpin dan dia ada jasa kepada umat Islam. Kan jasa dia apa dah? Dia bagi perlindungan kepada sahabat-sahabat yang berhijrah. Jadi ulama kata, pertama kalau tak ada orang solat pada mayat tu, yang kedua dia pemimpin ataupun ada jasa, maka baru boleh solat ghaib. Kalau dah ada orang solat dan dia pula bukan pemimpin dan tak ada jasa, tak perlu solat ghaib. Wallahu a'lam. Nanti siapa pula nak jaga perairan negara? Kena ubah peraturan. Tak apa. Kalau kita tak masuk tentera, jangan kita ingat seorang tak masuk, semua tak masuk. Tak, kita seorang je tak masuk. Ada je, jangan risaulah pasal sebab ramai nak cari makan daripada nak cari pahala. Pendapat paling kuat, betul soalan dia, Luqman Al-Hakim, betul tak Nabi ataupun orang rajulun salih? Pendapat paling kuat, Luqman Al-Hakim bukan Nabi. Sebab Quran tak sebut, hadis Nabi pun tak sebut dia adalah Nabi. Kalau dia Nabi, Allah sebutlah walaqad ataina Luqmana nabiyan ataupun walaqad ataina nabiyan Luqman. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.